Malaysia, jangan pejam mata lagi. Kita nak mulakan dengan segmen kita yang pertama ini bersama dengan dua orang tamu hebat kita. Di sebelah kanan saya bersama dengan Dr. Wan Fikriah Dania ataupun Dr. Dia, kan? Ya, betul. Dr. Dia kita dah berjumpa masa raya tahun lepas, rakaman raya. Ya. Okey, adalah pakar psikologi dan juga pakar perubatan alternatif. Dan juga di sebelah dia, kalau siapa tak kenal, tu dia kata apa? Doktor juga. Dr. Ifah Razia, boleh? Doktor cinta. Doktor putus cinta. Malam ni berkaitan dengan putus cinta je. Putus cinta. Tadi akak nyanyi lagu Patah Hati. Dia nyanyi sikit tak? Patahlah hati. Jangan patah lain sudah. Patah riuk ke. Sebelum tu kan doktor kan, saya tengok IG story Kak Ifah tau. Dia buat IG story sebab dia ambil daripada story. Skodeng. Akak susun dia punya. Weh, peti ais dia penuh macam-macam ada. Itu semalam lah tu. Strawberry semalam ni kan. Strawberry banyak ni Kak. Di mana? Itu dia cakap. Bila Miss Diva tak ada kerja, inilah kerja dia. Saya punya caption kat situ kan. Gila Diva. Tak ada job, inilah kerja ni. Inilah kerjanya. Oh, tapi meriah doktor. Penuh demi. Ya, betul. Betul, ada masa ke lapangan nanti kita pergilah ya. Boleh. Saya setiap kali pergi rumah dia. Dah selalu. Selalu dah. Ifah, aku tak jumpa daripada 2019 tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Habis berkurung dekat rumah. Berkurung kat rumah betul juga. 2 tahun berkurung. 2 tahun dah kan. Okey, baik. Untuk Kak Ifah dan juga doktor, permulaan ni kita nak bagi info, maklumat ni topik kita pada hari ini. Boleh ya? Okey, pendapat dan luahan di media sosial. Semua orang tahu pekerja layak mengambil cuti ketika sakit. Namun layakkah pekerja mengambil cuti jika patah hati? Kerana putus cinta. Buat mengganggu fokus dia kan. Dan juga pendapat yang lain pula, wanita dalam umur 20-an boleh jumpa pasangan dengan lebih cepat berbanding wanita berumur 30-an. Pengalaman putus cinta mereka kebiasaannya lebih teruk. Sebabnya muda-muda banyak jumpa orang, ramai jumpa orang kan. Pengalaman dia berbezalah. Adakah faktor usia berkait rapat dengan kadar kekecewaan patah hati? Yang muda lebih senang patah hati. Sebenarnya yang muda lebih senang untuk patah hati sebab dia punya pengalaman tu masih belum ada lagi, orang kata kan. Jadi bau setahun jagung. Jadi tak tahu how to manage dia punya emosi time tu. Macam age yang 30 lebih ke atas, kalau dia dah betul-betul ada kerjaya yang tetap, jadi dia boleh switch, orang kata, antara patah hati, patah cinta dengan pekerjaan dia. Dia tak seperti budak-budak yang macam college ataupun budak sekolah. Kalau dia broken, dia akan broken habis. Macam tu. Oh, itulah dia. Itu betul berbeza. Maknanya doktor sendiri pun setujulah di faktor usia. Kalau macam Kak Ifah sendiri, macam mana Kak Ifah? Macam saya, pengalaman saya lah sewaktu saya muda sampai sekarang ni masih muda lagi lah kan. Masih 17 tahun, nak menginjak ke 18 tahun pada tahun ni. Dan saya memang selalu patah-patah hati ni. Patah hati ni selalu masa sekolah dulu memang kita kan cerita monyet. Kan, break my heart. Gitu bila menyanyi, bila patah hati dia clash. Masa tu clash dengan boyfriend. Power masa tu kan. Mulalah kita nak dengar lagu-lagu sedih. Kan, kita nangis. Itu buang masa. Sebenarnya bila kita imbas itu semua buang current, buang masa. Lama tak Kak Ifah dulu masa down tu? Masa down tu lama jugalah, seminggu lah corona nak tunjukkan kan, nak tunjukkan kita ni peras menonggeng. Itu cakap tertonggeng. Meniarap semualah. Jadi bila lah berusia begini, bila fikirkan balik pada zaman itu, impas balik, ya Allah, rugi ni, buang masa. Dia buang masa. Jadi kita biarlah, kalau kita nak patah hati pun kita manfaatkan masa kita yang ada sekarang ni dengan perkara-perkara yang memberi kebaikan bagi kita. Betul. Itu yang paling penting. Kenangan tu manis lah sebenarnya doktor Kak Ifah. Tapi kita kena lalui juga benda tu. Kena hadap juga. Semua orang akan lalui benda tu. Punya pengalaman. Betul. Kalau tak lalui, maknanya itu bukan pengalaman, tak mendewasakan kita. Dan juga doktor berkaitan dengan kesihatan mental kan penting. Sebab apa, sebelum kita berjaya atasi patah hati, sebelum kita bangkit tu, macam Kak Ifah cakap tadi, kita terduduk, tertonggeng, tertiarap semua tu. Masa waktu kita tertiarap tu, kalau boleh dari segi kematangan, apa yang perlu kita lakukan? Okey, kalau kita bercakap, tak kisahlah untuk lelaki atau perempuan. Sebab sekarang ni, lelaki pun patah hati. Betul. Bukan perempuan saja yang patah hati. Yang penting, first kita kena fikir dulu. Kan? Sebelum kita beremosi tu, adakah benda ini berfaedah untuk kita berpatah hati, frust, ataupun untuk kita stres? Untuk apa? Jadi, kalau pengorbanan tu taklah besar mana, jadi untuk apa kita patah hati? Sebab bila kita patah hati, badan kita semua akan sakit-sakit. Ya, emosi, terkesan tau. Sebab mental ni boleh fizikal kita. Betul, emosi akan terganggu. Kita tak nak makan, tak nak minum, tak nak keluar bilik, betul. Betul. Jadi kalau
apa kebaikan yang kita akan dapat daripada situ. Kenapa kita tak nak makan? Disebabkan orang yang patahkan hati kita. Orang tu sihat je. Orang tu sihat, alhamdulillah. Orang tu happy-happy dengan orang lain. Orang lain. Berganti kita pula yang sakit hati. Kan, kita sakit hati. Sebab tu yang tadi tu beza antara budak umur 20-an atau belasan tahun dengan orang yang dah berumur 30-an ke atas. Cara pemikiran. Bagi saya, kalau sesuatu terjadi pada kita, bukan kata-kata cinta je lah patah hati kita lah. Benda-benda lain juga. Katalah kerja tu mematahkan hati kita, bos kita mematahkan hati kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Satu nasihat saya, switch je. Switch. Takkanlah immediately macam mana tu? Kita nak mestilah bagi gap, kita nak layan perasaan tu. Kita tak boleh layan perasaan. Macam saya kata tadi, kalau kita layankan perasaan sahabat, memang kita akan sedih. Kita akan rasa sedih, kita akan rasa kecewa. Tapi macam kita fikir tadi lah, kalau aku rasa kecewa sekarang, macam mana kita nak buat benda yang lain-lain? Maksudnya kejayaan kita ada sekarang, pelajaran yang kita ada sekarang. Itu lagi penting. Jamin masa depan kita. Betul. Jadi kita kena ambil benda yang penting dulu. Adakah orang ini layak mematahkan hati kita? Tak mungkin. Buat kan? Soalan besar dekat fikiran kita tu, adakah layak mencuakan diri kita? Betul. Adakah dia layak mematahkan hati kita? Jadi satu, sebagai orang Islam, kita back to Allah. Back to Allah. Sedih menangis ke Allah. Kan? Daripada kita bercerita dengan orang yang lain. Daripada cerita orang lain dengan yang tak memahami, baik kita mengadu. Tetapi sebagai manusia, kita perlu juga seseorang untuk mendengar rintihan kita, apa masalah kita. Kita kena luahkan. Kalau kita simpan terperap je dekat dalam hati kita, kita akan pun lebih emosi lagi. Sekarang kan macam-macam penyakit ada. Anxiety ada yang stres, ada depression, ada yang nak kena bunuh diri sebabkan patah hati, macam-macam. Kan, ada yang nak bunuh diri tu sebab kesusahan hidup dia. Tapi orang yang tak tenang ni, dia tak akan menang dalam setiap perkara yang dia lakukan. Memang dia langsung tak kena. Betul. Terganggu. Jadi bila tak tenang, macam mana Allah tu nak bagi kita jalan untuk kita nak dapatkan penyelesaian tu? Tak mungkin. Jadi kita kena tenang, kena tu. Sebab tu saya kata tadi, switch ya. Tak nak kena switch. Betul. Itu key point daripada doktor dia. Dan juga kalau macam Kak Ifah sendiri kan, Kak Ifah, semua orang mengalami kata kita nak guna perkataan tapi tak boleh. Momen-momen kurang bijak. Semua orang mengalami kurang bijak, dan kenapalah kita nak melayan perasaan buat benda-benda yang kurang bijak tu, tapi itulah hakikatnya. Macam Kak Ifah sendiri, apa Kak Ifah yang boleh kita bagikan semangat, kata-kata semangat supaya jangan buat benda yang tak bijak tu? Kita kena tengok circle kita tu siapa, kawan-kawan kita tu. Keluarga kita of course akan support kita. Ada setengah parents juga, keluarga ibu bapa dia tidak memahami jiwa anak-anak dia ni. Sedangkan mereka telah melalui saat-saat musim remaja kami. Contohnya macam remaja kan, dia dah lalui zaman remaja tu. Dia dah rasa dah apa yang anak dia baru nak rasa sekarang ni kan. Jadi dia, sebagai ibu bapa, kita perlu memahami juga, selami hati anak-anak kita ni. Apa problem dia? Kita cuba bagi support. Boyfriend dah putus cinta dengan dia, tak apa. Nanti mungkin orang tu bukan yang terbaik untuk anak kita. Kita kena cakap masa tu, bagi dia faham. Bagi dia faham. Janganlah dibentakkan lagi. Jangan diingatkan lagi. Lupakan. Hidup, contoh hidup anak kita ni lebih, orang cakap ada masa depan yang lebih cerah lagi di luar sana. So fokus apa yang you suka. Kita bawa anak kita ni pergi beriadah ke, kan? Pergi apa yang dia suka, dia minat. Dia kalau dia minat melukis, contoh, kita galakkan dia melukis. Kalau dia minat main piano ke, muzik ke, alat-alat muzik, kita hantar dia pergi kelas muzik untuk mengubat hati dia. Kalau dia minat lebih kepada dakwah-dakwah kan, apa semua kan, kita pergi bawa dia ke ilmu-ilmu agama, kelas-kelas agama apa semua. Apa yang anak kita nak supaya hati dia terubat. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa pun kena memainkan peranan yang penting. Bukan bila anak kita begini, kita lagi mengongkong hidup dia, tidak boleh. Anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman saya lain, memberontak dia lain. Dia tak dengan adanya media sosial di hujung jari saja, macam-macam benda ni lah kita dapat tengok anak-anak bunuh diri, kelatangan apa semua disebabkan dengan isu putus hati, putus cinta, patah hati, semua whatever di klinik ni. Jadi kita nak tahu circle anak kita tu berkawan dengan siapa. Kita kena tengok dan monitor anak kita ke mana arahnya. Betul. Kena monitor, dan kita kena
alihkan perasaan hati itu. Fikiran ni ke tempat lain. Yes. Itu suka dengar penerangan daripada Kak Ifah dan juga doktor. Dan juga doktor, kita nak tahu ni, kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat umum, penonton-penonton Semalam Malaysia, ramai yang beranggapan patah hati ni perkara yang remeh. Jangan, ia ada kaitan dengan kesihatan mental. Betul. Yang tu yang kita perlu war-warkan. Orang kata tajuk ni adalah suka-suka je untuk hiburan. Tak, ya. Adalah berkait dengan kesihatan mental. Kalau boleh, doktor. Okey. Lagi-lagi ibu bapa, isteri rumah, ya, ataupun wanita-wanita lah selalunya ada masalahkan patah hati ni macam ni. Dia patah hati macam saya kata tadilah, bukan soal cinta saja. Dia banyak dia punya doktor apa cakap, ni? Apa tu side dia kan macam kerja dia pun dia juga. Ya, kerja ya itu juga. Kadang-kadang rumah tangga kita, anak-anak kita orang kata tak seperti apa yang kita nak. Kita pun boleh patah hati. Keadaan mental kita. Jadi apa yang saya boleh buat, apa yang saya nasihatkan lah, benda ni kita ambil macam saya kata tadi, kita switch saja. Kita fikir secara positively. Kan? Macam tadi Kak Ifah katalah, kalau anak kita dia ni kita bagi nasihat, bukan kita bentak-bentak dia lagi. Dia kata, padanlah muka engkau. Kan? Padanlah muka engkau. Macam tu. Tak meluar dah kat mak ayah dia. Jadi ibu dan ayah ni, anak-anak tengok comfortable yang mana, sama ada dengan ibu atau dengan ayah. Kadang-kadang kebanyakan anak lelaki dia lebih selesa bercakap dengan ibu dia, kan, melainkan bapa dia sendiri kan. Jadi kita ni mesti menjadi pendengar yang baik. Sesiapa pun, suri rumah ke apa ke, jadilah pendengar yang baik. Carilah pendengar yang baik, yang boleh memberikan anda motivasi. Jika lau kata kita tak ada sesiapa untuk mendengar ritahan kita rasa semua orang tak faham. Apa yang aku rasa ni semua tak faham. Kan? Tak ada seorang yang faham. Dia buat keputusan yang bukan. Tak faham. Jadi siapa yang faham? Allah yang lebih faham. Dan siapa yang tak tahu, tak boleh nak cerita kepada sesiapa, cerita pada Allah. Masa kita berdoa, kita menangis pada Allah, insya-Allah akan bagi ketenangan hati kita. Insya-Allah. Dan juga Kak Ifah, ni ada yang tanya juga ni Kak Ifah. Katanya ada apa tu boleh diwar-warkan, apa tu kalau kita ni patah hati boleh juga lain-lain lagu, ada persembahan, ada apa? Ada aktiviti ke yang boleh apa tu penonton sertai? Ya, kepada yang sedang menonton di luar sana ni, Semalam Malaysia ni, kalau sepatah-patah hati tu, jangan pergi mana-mana. Jangan memendamkan perasaan. Jangan duduk dalam rumah. Kena keluar. Datang aja dekat Star Vendor Festival X. Festival Muzik Nusantara di Stadium Tertutup Pasir Gudang pada bulan 3 nanti, tak lama lagi. Tak ada dah ke? Konsert semua ada. Siang malam konsert dengan Festival Muzik Nusantara. Kita bawa turun 35 orang artis. Pasir Gudang tu. Ada orang Johor, orang yang berdekatan datang. Macam negara daripada Indonesia pun boleh datang sebab dekat dengan Pasir Gudang kan. Ya betul. Jadi orang Singapura pun boleh datang. Jadi bolehlah yang mana yang patah hati tu penawar kepada patah hati anda tu. Jumpa saya kat sana bersama 35 orang hati. Konsert patah hati juga. Rasanya yang patah hati tu nak mengubat dia. Saya sendiri pun as a doktor psikologis ni, saya pun suka masuk event dia. Supaya nak menceriakan hidup kita. Menceriakan. Kita kena cari sesuatu yang boleh membahagiakan diri kita. Bila kita bahagia, fikiran kita clear. Jadi kita boleh buat apa saja. Apa yang kita nak capai senang je. Okey, baik-baik. Sekarang ni kita nak berehat seketika. Boleh. Kita jumpa kat segmen terakhir. Boleh ya? Boleh. Okey, terus dia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.